Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 7 akan membentangkan projek Covered Walkway Bridge Design kumpulan kami. Sebelum saya bermula, saya akan memperkenalkan diri saya dan juga ahli kumpulan saya. Saya Muhammad Amirul Ashman bin Muhammad Khairi akan bersama-sama dengan Muhammad Aizuddin bin Muhammad Suhaimi, Muhammad Afiq bin Hamsan dan Muhammad Adham bin Mas'ad untuk menjayakan proses pembentangan ini. Okey, saya Muhammad Aizuddin. So saya akan terangkan bahagian design bridge. Okey, kat sini ada 3 pandangan, iaitu pandangan hadapan, pandangan sisi kanan, pandangan atas. Okey, untuk pandangan pandangan hadapan, kita pergi bawah sekali. So kita akan nampak road level, di mana kita akan provide panjang lah, kira lebar untuk road level tu adalah 6.4 meter dan 4.9 meter di sebelah kanan, dan di tengah-tengah tu akan ada 3 kolom sebenarnya, tapi bila dipandang di pandangan hadapan dia tak nampak lah 3 kolom, dia akan jadi 1 kolom, di mana kolom itu bersaiz 0.7 meter kali 0.7 meter, dan akan ada 3 beam, dan beam itu bersaiz 0.5 kali 0.5 meter. Jadi tinggi untuk walkway ni adalah 6.5 meter, dan clear height untuk walkway ni ataupun untuk kolom itulah sahaja 3.5 meter tinggi dia. Jadi dekat pandangan atas, so anda boleh nampak panjang walkway ni adalah 12 meter seperti mana yang ditetapkan, dan lebar untuk walkway ni saya tetapkan adalah 6 meter. Jadi untuk pandangan atas tu anda boleh lihat lah dengan jelas. So ada 3 beam, 3 kolom, dan untuk bahagian section pula, untuk bahagian sisi kanan, okey, anda boleh nampak 3 kolom juga dan 3 beam, dan 1 bumbung untuk walkway ni lah, untuk kita tahan, kita menghalang orang ataupun pelancong-pelancong yang lalu ke walkway ni daripada kena hujan. So itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan kepada presenter yang seterusnya lah. Saya Muhammad Amirul Ashman akan membentangkan pengiraan untuk beam. Design action yang akan bertindak ke atas beam kami ialah sebanyak 14.44 kN per meter, manakala maksimum moment yang akan bertindak ialah 259.92 kN per meter. Kami assume basas sebanyak 20 mm dan dapati D adalah sebanyak 455 mm, manakala K ialah 0.100 iaitu kurang daripada 0.167, manakala Z ialah 362.64 mm, juga lebih kurang daripada 432.25 mm. AS yang kami dapat untuk beam ini ialah sebanyak 1646.05 mm kuasa 2. Reinforcement bagi beam ini ialah 318 mm kuasa 2, manakala maximum reinforcement ialah 0.83%, iaitu lebih besar daripada 4% yang menunjukkan dia okey. Check bar spacing ialah 345 mm, iaitu lebih besar daripada 25 meter, juga okey. Steel thrust ialah 284.75 Newton per millimeter kuasa 2, manakala maximum spacing ialah 150 mm, yang lebih kurang 345 mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq bin Hamsan. Saya akan terangkan tentang calculation slab dan juga kolom. Untuk calculation slab, LY per LX saya adalah 2, AXX dan AXY saya adalah 0.18 dan juga 0.029, dan GK saya apabila ditambahkan dengan alphard saya mendapat 12,
dan QK saya ialah 10 kN per meter. Design load saya ialah 31.2 kN per meter. Untuk bending short span, MSX saya ialah 33.13 kN, exposure XC4 dengan minimum cover 30 mm. Untuk D saya dapat 215 mm dan K saya dapat 0.029. Masukkan dalam formula Z per D, saya dapat 0.97 yang lebih besar daripada 0.95D, dan saya gunakan 0.95D untuk mencari Z. Dan Z saya dapat 204.25. Dan ASX memasukkan formula, saya dapat 373 mm/2 per M, dan refer kepada table, saya mengambil H12 pada 250 mm dengan AS yang 452 mm/2 per M. Dan untuk bending long span, MSY saya ialah 8.14 kN meter, D saya 205, K saya dapat 0.008, dan Z saya menggunakan 0.95D, saya dapat 194.74. Dan ASY masuk dalam formula, saya dapat 96 mm/2 per M, dan refer table saya mengambil H10 pada 200 mm, ASG ialah 393. Minimum steel area, masukkan ke dalam formula, saya dapat 0.20 yang lebih besar daripada 0.14 yang okey. Dan deflection check saya, P1 saya dapat 0.173. Refer table basic span ialah 30. K3 saya ialah 1.2. 30 kali 1.2 dapat 36, lebih besar daripada actual span saya yang bernilai 13.95, yang membuat deflection saya ialah okey. Untuk pengiraan kolom pula, clear height saya ialah 3000 mm, LO per LB saya ialah 3.21 mm, dan limit LO per LB saya ialah 25.9, dan kolom saya ialah tidak slender. Selepas itu, check Black-Gel blending. EZ saya ialah 21.43 mm dan EY saya ialah 22.86 mm. Dan saya check, saya punya nilai ialah lebih besar daripada 0.2. Maksudnya saya punya kolom ini masih design for Black-Gel bending. Dan MZ per H tanda dan juga MY per B tanda, saya dapat 0.119 dan 0.125, membuatkan MZ H saya lebih kecil daripada MYB saya. Selepas itu, increase single axis moment saya ialah saya kena mencari N per BH FCK dulu. Saya dapat 0.23. Lepas tu refer kepada table, saya dapatkan beta menggunakan interpolation iaitu 0.78. Dan M tanda Y, masukkan formula, saya dapat 139.43 kN. Dan juga MED per BH02 FCK saya dapat 0.02, dan letak D2 per H dengan menggunakan chart D2 per H 0.10. Okey, lepas tu AS FYK BHFCK saya ialah 0.09, dan saya nak dapatkan AS menggunakan formula itu, dan AS saya ialah 2205. Dan refer table saya menggunakan 4H32 dengan AS provided dia ialah 3217 mm. Sekarang saya akan terangkan tentang drawing detail. Untuk kolom, tinggi kolom 3500 mm. Lebar kolom adalah 700 mm dan panjangnya adalah 700 mm. Ruang antara reinforcement dan luaran konkrit adalah 70 mm. Di sebelah kanan dan di sebelah kiri adalah 60 mm. Jenis reinforcement digunakan adalah 4H32. Untuk slab, lebar slab, kita gunakan lebar slab 6000 mm dan panjang slab kita guna 3000 mm. Untuk tinggi pula, kita menggunakan 250 mm untuk tinggi slab. Jenis reinforcement yang digunakan untuk slab adalah H12 -1-250. Untuk melintang ke kanan dan melintang ke kiri, kita gunakan H10 -1-200. Untuk beam pula, lebar yang digunakan untuk beam adalah 500 mm di sebelah atas dan sebelah bawah, dan panjang beam adalah 455 mm. Gap antara reinforcement dan konkrit beam adalah 20 mm, dan jenis reinforcement yang digunakan adalah 6H20. Terima kasih.